Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa in taysira kullu 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair, Allahumma taminna bil khair, Allahumma taminna bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang semuliakan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak, Ashabul Fadilah, para asatiza, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Ta'ala pada pagi ini kita dapat terus bersama-sama dengan Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah, untuk kita meneruskan kuliah falak kita yang insyaAllah akan merujuk kepada kitab Manzumatul Manazilul Qamar, karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan, pada hari ini 9 November 2021 yang bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Alhamdulillah, kita akan meneruskan perbincangan kita dengan manzilah yang seterusnya, itu manzilah An-Nasrah. An-Nasrah. InsyaAllah, seperti biasa tuan-tuan, yang nak memuat turun kitab ini secara penuh boleh download melalui link yang telah kita sediakan di FB Jabatan Mufti, dan juga untuk memuat turun nota yang akan kita bincangkan, yang kita akan jadikan panduan dalam siri kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah telah disediakan oleh Hafidh Tuan Guru kita, siap sekali dengan terjemahan dan juga syarahannya, bahkan dengan ilustrasinya sekali. Alhamdulillah. Jadi boleh kita tengok di sini tuan-tuan bagaimana usaha yang ditunjukkan oleh Tuan Guru kita untuk menyampaikan ilmu ini secara mudah dan dapat kita fahami. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan pada hari ini kita akan teruskan kuliah kita seperti biasa daripada jam 9.30 hingga 10.30, dan insya-Allah tuan-tuan yang mempunyai soalan yang mengikuti program kita secara live boleh mengemukakan soalan, dan insya-Allah akan saya araikan pada sesi akhir daripada sesi kuliah kita pada pagi ini. Jadi saya tanpa membuang masa mempersilakan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah, yang akan meneruskan bacaan kitab kita pada manzilah yang seterusnya, itu manzilah An-Nasrah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Fazal Jani. Tak lupa juga kepada barisan Ustaz, Ustazah, warga kerja Jabatan Mufti Negeri Perak, dan juga Ustaz, Ustazah sebagai pendengar, penuntut. Ya, moga-moga kehadiran kita di atas talian ini dirahmati Allah, diberkati Allah juga hendaknya. Manzumah Manazil Qamar, karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibnu Hamad An-Nabhani yang telah wafat pada tahun 1355 Hijrah. Dan hari ini kita kepada fasal yang selanjutnya, iaitu manzilah An-Nasrah. Baiklah, kita teruskan dulu dengan memerhatikan kalam nazam karangan Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabhani. Kalam nazam, di situ ada 4 bait syair yang mana disusun mengikut wazan Bahar Rajaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wan nathu najmani khafiyun lin nazar
walathatun bainahuma mithlul athar. Wan nasru najmani khafiyun lin nazar walathatun bainahuma mithlul athar. Artinya, dan manzilah an-nasra terdiri daripada dua bintang yang tersembunyi daripada penglihatan mata kasar. Mata kasar sememangnya tak dapat perhatikan dua bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah an-nasra. Kenapa? Dijelaskan. Walat khatun bainahuma mithlul athar. Tumpukan awan di antara dua bintang itu seperti satu bekas. Tumpukan awan di antara dua bintang itu seperti satu bekas. Baik. Selanjutnya, kita perhatikan rangkap ataupun bait syair yang selanjutnya. Fi sabi'il ashri li burjil asadi badat li fajrin ya fata birrafadi. Fi sabi'il ashri li burjil asadi. Artinya, manzilah an-nasrah terletak pada bintang yang ke-17 di dalam buruj al-asad, iaitu gugusan bintang-bintang yang dibentuk dan dirupakan seperti seekor singa. Badat li fajrin ya fata birrasadi. Manzilah an-nasrah nyata kelihatan ketika terbit fajar. Wahai pemuda, satu seruan, saksikan. Kita lanjutkan lagi kalam syarahnya. Mensyarahkan, menjelaskan setiap rangkap bait syair di atas. Qauluhu wan nathru ilah. Bi fathin nuni wa sukunil muthalthal. Muthalthah wa yuqalu laha sihrul asad. Katanya pengarang kitab ini Al-Syaikh Ibn Hamad An-Nabahani merujuk kepada kalimah an-nasru, kalimah kalam nazam an-nasru. An-nasru tu apa? Ya, kalau didatangkan dengan ta marbutah, an-nasrah, lubang hidung seekor singa. Tu an-nasru, an-nasrah asalnya merujuk kepada lubang hidung seekor singa ataupun tempat tumbuh misai singa yang berada di bawah lubang hidung singa tersebut. Baik, an-nasru dengan baris atas pada huruf nun, tanda mati pada huruf sa. Sebab itu dibaca dengan an-nasru. An-nasru. Huruf sa yang bertitik 3. Kenapa nak cerita pula huruf satu dan yang bertitik 3? Supaya menghilangkan kekeliruan. Bukan ta bertitik 2. Bukan nun bertitik 1. Tetapi sa bertitik 3. Dan disebut juga manzilah an-nasrah itu sihrul asad. Sihir daripada seekor singa. Kenapa disebut sihir singa pula? Disebabkan tumpukan awan. Yang kita mampu lihat an-nasrah itu manzilah yang terdiri daripada dua bintang yang tersembunyi. Tak nampak bintang tu. Tak nampak bintang tu. Tapi yang mata kasar kita mampu melihat adalah
ditumpukkan seperti awan. Seolah-olah awan yang menyelubungi, menutupi dua bintang yang tak kelihatan, yang dikategorikan sebagai bintang-bintang rujukan utama kepada manzilah An-Nasr. Jadi itu maksudnya. Baik. Oleh kerana nampak kabus. Sebenarnya kabus tu kita kata nebula. Itu dalam bahasa astronominya. Nebula tu. Jadi kabus itu tu dianggap merupakan sihir. Awan yang menyelubungi, menutupi dua bintang menjadi rujukan manzilah An-Nasrah itu, awan itu dianggap sebagai sihir daripada seekor singa. Singa bukan sebarang singa, singa dalam istilah Buruj Al-Asad. Baik, selanjutnya qauluhu najman ila akhiril bait. وهي عدة من النجوم الصغار كأنها سحابة ولطخة بيضاء بين نجمين صغيرين وهذه صورتها. Katanya lagi pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabhani, merujuk kepada kalimah iaitu kalam nazam najmani. Najmani, dua bintang. Dua bintang tu apa? Iaitu dua bintang yang merupakan manzilah An-Nasrah. Merupakan dua bintang yang terdiri daripada beberapa bintang kecil. Seperti awan. Dan tumpukan awan putih di antara dua bintang yang kecil kedua-duanya. Baik. Kalau kita lihat lagi syarah yang diberikan, wahwa fi burjil asad. Manzilah An-Nasrah ini berada di Buruj Al-Asad. Bagaimana kita nak jelaskan perkara ini? Kerana mata kasar kita, manzilah An-Nasrah ini terletak di Buruj Saratan. Ketam, dibentuk dan dirupa seekor ketam. Tapi kenapa diklasifikasikan dalam Buruj Al-Asad? Jauh lagi tu. Iaitu Buruj selepas Saratan iaitu Asad. Kenapa? Begitu sekali. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Merujuk kepada kalam syarah lagi. Qauluhu fi sabi'il ashr ilah wa yatlu'u ma'ahu min nahiyatil yamani nujumun yuqalu laha al-'adharu wa hiya khamsatu anjumin fi akhiril mujarrati bidat thalatha minha durriyun wa najmani khafiyan. Wa min nahiyati Syam muqaddamun sarir banatu Na'ish al-kubra. Baik, terjemahannya. Katanya Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabhani merujuk kepada kalam nazam fi sabi'il ashri dan terbit bersama dengan manzilah An-Nasrah daripada pihak negara Yaman, iaitu arah selatan, oleh beberapa bintang yang disebut Al-Azhar antaranya, iaitu 5 bintang di penghujung jalan bintang-bintang yang dilalui oleh kapal yang terbalik. Dan ada lagi 3 bintang di antaranya. Ada 5 bintang. 5 bintang pada laluan sungai
kapal yang karam terbalik, kapal Panglima Suhail. Nanti kita akan tengok. Di antaranya itu bintang yang bercahaya. Ada satu bintang bercahaya dan di 3 bintang kat situ. Ada 3 bintang, 1 bintang yang bercahaya, 2 bintang lagi yang tersembunyi. Manzilah An-Nasrah dari pihak negara Asyam, iaitu arah utara, kita akan dapati di hadapan itu bintang-bintang berupa usungan, iaitu Banatun Na'ish Al-Kubra, iaitu usungan mayat. Dia ada 2 bintang, ada 2 gugusan. Banat Na'ish Al-Kubra, Banat Na'ish As-Sughra. Yang As-Sughra itulah yang kecil tu, tu dah ada rujukan, iaitu bintang kutub utara. Manakala Na'ish Al-Kubra ini usungan, bintang itu yang dibentuk dirupa seperti usungan mayat yang lebih besar bentuk usungannya itu. Lebih besar bentuk usungan itu. Juga digambarkan seperti seekor beruang yang besar. Nanti kita akan lihat. Baik, minta Ustaz Amri gerakkan slide yang selanjutnya. Minta digerakkan slide. Gerakkan lagi. Baik, terima kasih. Perhatikan. Kita baca dulu. Manzilah An-Nasrah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim panas. Kerana musim panas bermula pada 21 Jun. Jadi sebulan kemudian 21 Julai, maka itu dah melepasi, kita kata, gelombang pertama. Gelombang pertama musim panas ni sebulan, 21 Jun hingga 21 Julai. Dalam masa sebulan tu disebut gelombang pertama. Melepasi 21 Julai, itu dah dikira pertengahan. Dia nak masuk gelombang kedua adalah pertengahan. Kerana satu musim ada 3 bulan. 21 Jun bermulanya musim panas. 21 Julai, maka disitulah selesainya gelombang pertama. Masuk saja bulan Ogos, dah dikira gelombang kedua musim panas, maka ianya adalah pertengahan musim panas. Baik, kalau kita perhatikan, tuan-tuan ada perisian stellarium. Cuba kita gunakan perisian stellarium ini berdasarkan tarikhnya 20 Ogos. Tarikh 20 Ogos 2021, jam 6.03 pagi, terbitnya fajar, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkor. Di Pulau Pangkor, tuan-tuan perhatikan paparan yang ada disediakan. Perhatikan pada paparan itu, perhatikan dulu pada garis ufuk yang berwarna hijau. Garis ufuk yang berwarna hijau, dan ada di situ 2 garis yang membujur berwarna merah, Dairatul Kusufiyah. Itu adalah laluan terbit terbenam matahari, dan garis bujur berwarna biru iaitu Khatul Istiwa. Di situlah maknanya adanya mata angin tepat, iaitu timur 90 darjah. Baik. Perhatikan
maknanya pada garis ufuk berwarna hijau dan garis membujur berwarna merah, iaitu khatul kusufiyah. Tuan-tuan perhatikan ada satu catatan dekat situ. Nampak tu ada kurungan. Ada 4 kurungan tercatat di situ. As-Saratan. As-Saratan. Iaitu bintang-bintang yang membentuk gugusan. Bintang-bintang buruj As-Saratan. Ketam. Baik. Ada kurungan dekat situ tu. Dalam kurungan itulah ada 2 bintang yang mata kasar kita tak dapat lihat. Tetapi kalau kita perhatikan, di situ adanya seperti kabus, begitu juga apa yang disebut awan nipis. Awan nipis, kabus, nipis. Maka disitulah tersembunyinya 2 bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah An-Nasrah. Pun begitu, untuk memudahkannya, 2 bintang yang menjadi rujukan kepada buruj As-Saratan yang disebut Al-Himarain, 2 bintang merah tu, yang menjadi rujukan kepada buruj As-Saratan, itu adalah kita jadikan sebagai penyokong dan pendukung kepada buruj An-Nasrah, kepada manzilah An-Nasrah. Dengan kata lain, bukan 2 bintang, bukan 2 bintang yang membina buruj As-Saratan, iaitu 2 bintang merah tu. 2 bintang merah. Satu bintang menghadap ke selatan, satu bintang menghadap ke utara yang disebut himar janubi, himar shimali. Jadi bukan itu. Itu adalah 2 bintang yang membina buruj As-Saratan. Tetapi di antara 2 bintang tu, atas sikit tu ada kabus. Kabus ataupun kita kata awan nipis. Dalam awan nipis tu ada 2 bintang yang tersembunyi, mata kasar tak mampu melihatnya. 2 bintang itulah yang membina manzilah An-Nasrah. Manzilah An-Nasrah. Yang digambarkan manzilah An-Nasrah ini digambar dibentuk tasyakul dan digambarkan, dirupakan tasawur 2 lubang hidung bagi seekor singa. Singanya kat belakang lagi. Singanya kat belakang. Tapi 2 lubang hidung tu dah berada di hadapan lebih awal. 2 lubang hidung tu di depan. Tetapi badan singa tu di belakang. Kerana di sini terletaknya buruj Saratan. Buruj Saratan. Jadi badan singa di belakang. Sebelum lagi buruj As-Saratan, selepas buruj As-Saratan adalah buruj Al-Asad. Jadi lubang hidung, dua lubang hidung Al-Asad itu berada di dalam buruj Saratan. Dan juga disebut, kalau kita tak kata dia sebagai 2 lubang hidung kepada singa, dia adalah tempat tumbuh misai singa yang dimaksudkan. Jadi buruj Al-Asad, dia ada bentuk badan dia. Jadi hebatnya singa ni pada misai dia. Maka tempat tumbuh misai itulah merupakan manzilah An-Nasrah. Apabila ditasyakul bentuk tasawur, iaitu dirupakan.
Maka dengan sebab itu manzilah An-Nasrah ini diletakkan, diklasifikasikan. Manzilah An-Nasrah ini berada dalam buruj Al-Asad. Dia sekalipun dia berada betul-betul di dua bintang yang menjadi rojokan dan tonggak utama kepada buruj As-Saratan. Dua bintang merah utara selatan. Dah dekat sebelah betul, atas sikit aja. Tapi ya, ittifaq daripada ulama as-salafus salih, ulama-ulama falak Islam, turas zaman silam bersepakat begitu. Pun begitu, dia ada pro dan kontra. Ada menyatakan An-Nasrah ini dah memang diletakkan di buruj As-Saratan, maka dia dalam buruj As-Saratan. Baik. Minta Ustaz Amir gerakkan lagi slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya. Baik. Manzilah An-Nasrah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim panas. Kali ini kita ambil pada tarikh yang sama 20 terbitnya fajar. Ya, 20 minit selepas terbitnya fajar. 20 minit selepas terbitnya fajar, maka perhatikan. Pada jam 6.23 pagi di Pulau Pangkor, tarikh yang sama 20 Ogos. Ya, kita dapati bahawa manzilah An-Nasrah ini sudah berada pada ketinggian 5 darjah 38 minit, iaitu 6 darjah. Dah berada pada ketinggian itu, maka itulah waktu yang paling sesuai untuk kita membuat cerapan. Sesuai dengan apa yang kita nak katakan nurus sabah, nilai cahaya subuh. Kerana cahaya subuh, nurus sabah, iaitu fajar, cahaya fajar itu amat halus, dahlah halus, nipis pula, sukar untuk dilihat. Mampu dilihat cahaya subuh itu 20 minit selepas detik awal terbitnya fajar. Iaitu pada ketinggian 6 darjah, barulah kita dah mampu lihat cahaya subuh tu. Iaitu mampu melihat fajar itu. Begitu juga kita melihat detik-detik terbitnya bintang-bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah. Baik. Minta digerakkan lagi slide yang selanjutnya. Terima kasih. Kita perhatikan kali ini apabila ditasyakul, iaitu dibentuk. Macam nak dibentuk, maka dihubungkan antara bintang dengan bintang. Bintang dengan bintang tu dihubungkan, dibuat garis lurus. Setelah dihubungkan dengan garis lurus antara bintang dengan bintang, itu namanya tasyakul. Kemudian setelah itu barulah tasawur, dirupakan. Dan kita perhatikan manzilah An-Nasrah ini nampaknya dia tak nampak dua bintang yang dijadikan sebagai rujukan, tetapi kita tahu kedudukannya di mana. Maka ada dua bintang yang merupakan bintang, menjadi bintang sokongan. Dia menjadi bintang sokongan kepada manzilah An-Nasrah. Walaupun kedua-dua bintang itu tidak dijadikan rujukan sebagai manzilah An-Nasrah, tetapi itu adalah penyokong dan pendukung kepada manzilah An-Nasrah. Iaitu dua bintang merah yang ke arah selatan, bintang merah ke arah utara. Kedua-dua bintang merah ini menjadi rujukan utama yang membina
buruj as-saratan. Maka sebab itu dekat situ dia buat macam kurungan tu, di mana manzilah an-nathrah berada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di mana dia berada. Baik. Minta digerakkan lagi. Terima kasih. Setiap hari manzilah an-nathrah akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Kalau kita perhatikan berdasarkan paparan daripada perisian stellarium, 20 Ogos 2021 jam 6.03 pagi, manzilah an-nathrah ini berada pada ketinggian 0 darjah 55 minit, dengan kata lain hampir 1 darjah. Esoknya pula 21 Ogos 2021 jam 6.03 minit pagi di Pulau Pangkor terbitnya fajar sehari kemudian. Maka ketinggian manzilah an-nathrah ini mula berganjak 1 darjah. 1 darjah 51 minit. Ya, 20 Ogos 0 darjah 55, 21 Ogos 1 darjah 51. Dengan kata lain 20 Ogos 1 darjah, 21 Ogos 2 darjah. Setiap hari berganjak sebanyak 1 darjah, 30 hari, maka cukuplah, maknanya 30 darjah. Pun begitu, peruntukan untuk setiap satu manzilah ialah 13 hari. Peruntukan untuk setiap satu manzilah adalah 13 hari. Pun begitu, tarikhnya, dengan kata lain, kadang-kadang saya buat dekat sini 10 hari sahaja, kadang-kadang sampai 20 hari untuk memudahkan. Satu manzilah adalah 13 hari. Maka apabila 28 manzilah, dia dah mula. Maknanya menghampiri 365 hari. Itu istilah yang perlu kita faham. Baik. Kalau kita perhatikan secara apa yang disebut global, setiap manzilah ada bintang-bintang yang membina manzilah itu. Dan setiap manzilah itu ada bintang-bintang sokongan dan pendukung. Dan manzilah itu, setiap manzilah itu akan merujuk kepada bintang arah utara dan bintang arah selatan. Itu dah dia punya, kita kata setiap sirah adanya fikrah. Bila adanya sirah, adanya fikrah. Adanya rupa dan bentuk, maka adanya konsep yang perlu kita faham di sini. Maka sebut saja manzilah, dia mesti ada bintang-bintang yang membina manzilah itu sendiri. Yang kedua, manzilah dia mesti ada bintang-bintang yang menjadi penyokong dan pendukung kepada manzilah itu. Sebut saja manzilah, maka akan ada perbandingan. Manzilah itu terletak di buruj mana? Menjadi rebutan. Buruj sebelum, buruj selepas. Seperti kita kata manzilah an-nathrah menjadi rebutan antara buruj saratan dengan buruj al-asad. Tetapi oleh kerana ada di situ fikrahnya, konsepnya, iaitu merujuk kepada lubang
singa, lubang hidung singa, dan juga merujuk kepada tempat tumbuh misai singa, maka buruj Saratan kena mengalah. Walaupun dalam jajahan takluk dia kena mengalah. Dia kena serah. Dia kena serah. Seperti kita kata Tanjung Tuan. Tanjung Tuan tu Melaka punya ke Negeri Sembilan punya? Ikut kedudukan, Tanjung Tuan tu dalam Negeri Sembilan. Tapi telah dipersetujui Tanjung Tuan itu adalah milik negeri Melaka. Tak nak marah macam mana lah istilahnya yang perlu kita faham. Seperti Manzilah An-Nasrah. Manzilah An-Nasrah tu dah terang-terang berada di Buruj As-Saratan. Tapi kenapa pula ianya menjadi pemilikan kepada Buruj Al-Asad? Tu kita perlu faham di sini. Baik, merujuk kepada perbandingan muqaranah, perbandingan kedudukan Manzilah An-Nasrah dengan bintang-bintang arah utara dan arah selatan. Kalau kita perhatikan arah selatan, kalau arah selatannya, maka sudah pastinya ada bintang yang kita dah bahas tapi memang tak ada di gambaran inilah. Tak apa. Kita dah bahas minggu lalu, iaitu pada arah ke selatan daripada kedudukan Manzilah An-Nasrah ini, dia ada satu bintang, ada satu kita kata gugusan bintang-bintang An-Nahar, iaitu sungai. Sungai yang dilalui oleh gugusan bintang-bintang yang rupa bentuknya kapal yang terbalik. Kapal kepada siapa? Kapal perang kepada Panglima Suhail yang kita dah bahas. Jadi kapal tu karam bila masuk dalam sungai tu. Terbalik dia, tapi Suhail tetap seorang panglima gagah perkasa. Jadi kalau kita perhatikan bahawa Manzilah An-Nasrah ini arah selatan, rujukannya adalah gugusan bintang-bintang An-Nahar, tak nampak di sini. Tapi kalau kita buka dalam setelah itu ada, dan kita akan dapati ada isu bintang Suhail. Itu semua jadi rujukan dia. Rujukan arah selatan. Manakala rujukan bintang-bintang arah utara, tuan-tuan boleh perhatikan arah utara itu ada di situ adab. Kalau kita kata adab tu, iaitu ada di situ beruang. Beruang tu kalau bawah sikit tu ada 4 bintang yang besar, yang kalau diperhatikan keempat-empat bintang yang besar itu membentuk usungan. Siapa yang usung? Yang usung tu adalah 4 orang anak perempuan. 4 orang anak perempuan yang menuntut bela di atas kematian ayahanda dia. Ayahanda dia juga seorang panglima. Terkorban, dibunuh oleh panglima upahan namanya Suhail. Itu cerita dia. Jadi bawah sikit tu ada 4 bintang tu. Bentuk usungan. Usungan macam bentuk kita kata stretcher bawa mayat tu. Yang bawa jenazah tu kita kata. Maka 4 bintang itulah yang akan menunjukkan arah ke utara. Dengan kata lain, setiap manzilah dia ada bintang sokongan, bintang yang akan menyokong dia, mendukung dia, dan dia ada bintang yang akan menjadi rujukan kedudukan dia sendiri. Arah utara, arah selatan. Arah utara disebut dengan istilah Syamiyah, arah selatan disebut Yamaniyah. Teruskan lagi.
Slide yang selanjutnya. Ustaz Amri gerakkan. Slide yang selanjutnya. Baik. Berakhir manzilah An-Nasrah dengan terbit bintang At-Tarfu di ufuk timur ketika terbit fajar. Ya. Pada tarikh 2 September 2021 jam 6.03 pagi, terbitnya fajar, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkor. Kita perhatikan. Perhatikan pada paparan stellarium yang saya tunjukkan. Perhatikan pada garis ufuk yang berwarna hijau tu, ada di situ tanda bulatan. Titik tengah itu adalah bintang. Bintang. Bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah At-Tarfu. Jadi terbitnya bintang At-Tarfu itu, kalau tuan-tuan tengok tanda kat situ, nanti keluar stellarium beritahu itu dia At-Tarfu. Itu adalah bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah At-Tarfu. Terbitnya bintang At-Tarfu itu sah. Maknanya berakhirlah operasi peruntukan bajet yang telah diberikan kepada bintang An-Nasrah. Seterusnya, slide seterusnya. Alhamdulillah. Baik. Kedudukan manzilah An-Nasrah berdasarkan kedudukan bulan. Kalau kita kata buruj, terbit terbenam matahari, berlatar belakangkan bintang-bintang, maka bintang-bintang yang berlatar belakangkan matahari itu disebut buruj zodiak. Manakala terbit terbenamnya bulan, berlatar belakangkan bintang-bintang, maka bintang-bintang itu disebut manzilah. Itu je nak beza. Terbit terbenam matahari, berlatar belakangkan bintang-bintang, maka bintang-bintang itu disebut buruj. Terbit terbenamnya bulan, berlatar belakangkan bintang-bintang, maka bintang-bintang itu disebut manzilah. Pun begitu, itu adalah bintang yang sama. Bintang manzilah itulah juga bintang buruj. Tinggal lagi istilah manzilah diguna pakai khas untuk kedudukan bulan, buruj khas untuk kedudukan matahari. Walaupun hakikatnya bintang yang sama. Tinggal lagi buruj ini dia beroperasi 30 hari. Bajet yang diberikan 30 hari. 30 darjah. Berbeza dengan manzilah. Manzilah bajet yang diberikan hanya 13 hari. Yang lebih-lebih tu maknanya begitulah purata dia 13 hari kerana 13 darjah. Tapi setiap hari berganjak 1 darjah. Sama seperti buruj. 1 hari berganjak 1 darjah. Manzilah 1 hari berganjak 1 darjah. Kenapa sama? Kerana hakikatnya buruj dan manzilah itu bintang yang sama. Tinggal lagi dia akan merujuk kepada kedudukan 2 jasad langit yang berbeza. Buruj untuk matahari, manzilah untuk bulan. Maka kalau kita perhatikan di sini pada tarikh 1 Oktober 2021 jam 3.27 pagi, gunakan perisian stellarium, kita dapati bulan telah terbit. Nampak bulan tu, Al-Qamar kat situ. Al-Qamar kat situ, bulan dah terbit. Bulan tu terbit berlatar belakangkan buruj An-Nasrah. Bulan tu ke atas, bawah sikit tu adalah manzilah An-Nasrah. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah An-Nasrah. Itu nak jelaskan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Apa yang saya nak jelaskan lagi, dalam masyarakat Arab,
dalam masyarakat Arab. Hakikatnya masyarakat Arab zaman berzaman sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam hinggalah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan pada usia remaja. Memang Rasulullah SAW diberi pendedahan oleh masyarakat Arab setempat, bangsa Arab Bani Quraisy, tentang buruj dan manzilah. Sebab itu Rasulullah SAW diberi kepercayaan, bersama dengan Maisarah, membawa barang dagangan. Ketika itu belum lagi menjadi isteri baginda Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bawa barang dagangan untuk niaga ke Syam dan ke arah selatan Yaman. Yang jelas Rasulullah menuju ke Syam, laba keuntungan yang banyak Rasulullah raih, Rasulullah peroleh. Perjalanan yang mencecah melebihi 1,000 kilometer. Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, menuju ke Yambu. Dalam aku sebut Yambu, sampailah ke persempadanan Arab Saudi, Jordan, merentasi, sampailah ke bumi Syria, Syam. Ya Allah, baginda Muhammad SAW memangnya mahir dengan buruj dan mahir dengan manzilah ini. Ada hadis-hadis, walaupun hadis itu kita kata hadis dhaif, kerana apa yang Rasulullah jelaskan itu adalah perkataan-perkataan masyarakat Arab pada zaman itu berhubung tentang manzilah An-Nasrah ini. Dengan kata lain, terbitnya manzilah An-Nasrah, walaupun 2 bintang tak nampak, cuma nampak dia punya kabus dia begitu aja, awan yang nipis. Sememangnya masyarakat Arab, kalau dia orang Badui itu akan maknanya bertindak agresif, syadid terhadap binatang-binatang ternakan. Apa yang diternak? Unta, kambing, akan bertindak agak, kita kata syadid, drastik kepada binatang-binatang itu, kerana mereka akan melalui satu musim setelah tamatnya musim panas, musim luruh, maka bekalan air semakin berkurangan di, kita kata, oasis di wadi. Sememangnya begitu juga apa yang disebut sumber-sumber makanan, rumput, dedak, kita kata rumput-rumput, lumut-lumut yang ada di celah-celah batu, padang pasir itu, sememangnya dah mula mengering. Jadi sebelum musim sejuk ni, maka mereka bersedia menghadapinya. Ada yang mengikat perut unta. Bagi pedagang-pedagang, mereka akan mengikat perut unta itu untuk unta itu mampu bergerak jauh lebih hadapan, dan unta tidak lagi berada pada zon selesa. Maknanya setelah berada 2 bulan dalam zon selesa, musim panas, maka mereka akan menghadapi musim, kita kata musim luruh, tapi dekat Arab ni musim luruh dia tu panas dah mula berkurang. Mereka mula bersedia terhadap binatang-binatang ternakan. Binatang-binatang ternakan, peliharaan, begitu juga binatang-binatang tunggangan. Begitu juga binatang-binatang ternakan, di situ mereka dah tahu berapa ekor dia nak sembelih, nak jual, dan di situ juga berapa ekor yang perlu dia capai. Dia ada SKT, sasaran kerja tahunan
untuk tahun ni berapa yang perlu bunting, berapa ekor yang perlu beranak. Jadi semuanya bermula dengan terbitnya manzilah An-Nasrah ini, istilah An-Nasrah. Jadi manzilah An-Nasrah, sebab itu pada waktu itu juga An-Nasrah ini dikaitkan dengan 2 ekor anjing. 2 ekor anjing yang akan mengawal binatang ternakan. Ya, kadang-kadang binatang ternakan itu perlu dikasih. Binatang tu perlu maknanya buang kemaluannya, dikasih untuk dia lebih gemuk sebelum dipasarkan di pasaran. Jadi kita kata bulan pada waktu ini terbitnya manzilah An-Nasrah adalah waktu penting untuk masyarakat Badui, masyarakat Arab, bangsa Arab, Bani Quraisy, sama ada dia penternak ataupun dia pedagang, kerana ada kaitannya dengan hubungan binatang-binatang ternakan, binatang-binatang peliharaan, binatang-binatang tunggangan. Kalau dia seorang petani, maka terbitnya manzilah An-Nasrah ni dia akan beri tumpuan, kerana waktu ini buah korma tu sudah keluar daripada rasa masam. Jadi lazimnya kalau maknanya dipetik pada musim panas hari itu, bulan Jun dipetik, akhir bulan Jun dipetik, rutab tu bulan Julai dipetik, maka masih masam. Tapi kalau bulan Ogos ni, maknanya terbitnya manzilah An-Nasrah ini, mereka akan dapati bahawa pertukaran rasa daripada masam kepada manis. Jadi untuk petani juga dia pastikan berapa yang perlu dipetik untuk rutab, korma basah, dan berapa yang perlu dikeringkan korma itu, berapa yang perlu ditinggalkan sebagai akhir musim. Buat akhir musim dia tak ganggu, perlu ditinggalkan. Jadi maknanya pengiraan, kita kata dalam istilah bahasa kalau kerja kerajaan ni kan, audit dalaman, audit luaran akan dilakukan pada waktu ini untuk keperluan mereka, sehari hidup mereka. Sebab itu kita dapati bahawa masyarakat Arab ini, zaman Arab kini tak adalah, Arab kini dah enjoy kan. Maknanya Arab zaman baginda Muhammad SAW, mereka itu memang betul-betul menjaga jadual. Kerana masa mereka terketat, kehidupan mereka terketat, berjadual. Bagi kita ni panas lembab, kita peduli apa? Cocok dinding mebeng muntah selalu. Tiba-tiba cocok dinding mebeng tak muntah, itu sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan balik kepada Ustaz Faizal Jani. Kalau ada 1-2 soalan yang hendak dikemukakan, dijemput dan dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Nafiah atas bacaan pada manzilah An-Nasrah yang telah pun kita bincangkan tadi. Sementara menunggu soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, Ustaz, mungkin istilah ni sepatutnya kita bincang awal-awal lagi lah dalam siri kuliah kita ni. Cuma macam yang kita pada Ustaz selalu sebut bahawa kalau istilah buruj merujuk kepada laluan matahari. Kalau orang putih sebut, David Beckham sebut zodiak, betul Ustaz? Ya, betul. Buruj. Kalau yang kita bincangkan ni adalah manzilah yang merujuk kepada laluan bulan. Ya. Ada 28 dalam bahasa Inggeris, tak silap saya disebut sebagai mention. Ya, mention. Cuma ada satu istilah lagi Ustaz yang ada dalam bahasa Inggeris disebut sebagai constellation. Ada 88 dan maknanya segala bentuk-bentuk buruj yang bukan laluan matahari ataupun bukan laluan bulan itu kalau disebut dalam istilah bahasa Arab itu disebut sebagai kaukab ataupun kalau sebab dalam istilah
ada disebut kaukab itu ada bintang, ada yang sebut kaukab itu adalah planet. Kok mungkin boleh dijelaskan kot Ustaz, apa sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris sebut sebagai constellation, ada 88 yang telah pun diiktiraf oleh IAU tu kan. Jadi adakah dalam bahasa Arab apa istilah yang tepat yang nak kita gunakan selain daripada buruj, selain daripada manzilah? Silakan Ustaz. Terima kasih. Satu persoalan istilah lah. Maknanya apa pun yang kita perlu faham, dia ada apa yang disebut nanti nilai cahaya. Yang biasa kita faham ialah lu'lu' wal marjan. Jadi nilai cahaya akan menjadi penentuan. Mana-mana yang berkelip-kelipan. Bintang-bintang yang berkelip-kelipan. Maknanya nampak kelipan bintang tu. Kejap dia nampak mendatang, menghilang. Dia berkelip-kelip. Maka itu disebut kaukabun ataupun kawakibun sabitah. Kaukabun sabitatun. Kaukabun sabitatun. Iaitu kawakib yang tetap kedudukannya, yang juga mengandungi tasyakul, bentuk, tasawur, rupa. Maka ianya telah diklasifikasikan oleh kita kata astronomi sehingga 88. Kaukabun sabitatun. Sabitah. Satu lagi disebut kaukabun sayyara, iaitu kawakib yang bergerak. Inilah yang kita kata planet. Kaukabun sayyara. Kaukab yang bergerak. Jadi, kenapa dia tak nak guna istilah yang berbeza? Kenapa masih lagi nak menggunakan istilah kawakib? Kenapa mereka tak nak menggunakan istilah lain? Gunalah istilah najmun, tetapi menggunakan dua istilah, kaukabun sabitatun, kaukabun sayyaratun. Dia kerana nilai cahaya ni. Walaupun dia berkelip-kelip, tapi ada ketikanya kelipannya itu, cahayanya itu boleh mengatasi cahaya planet. Bila dia boleh mengatasi cahaya planet, maka barulah maknanya kita kata dia dikategorikan sebagai kaukabun sabitatun. Dan dibuat kita kata mantaqah. Bahasa Arab disebut mantaqah. Kawasan dia. Star chart dia tu. Dia ada kawasan jajahan dia. Kawasan jajahan dia. Seperti Al-Jabbar. Al-Jabbar itu di dalam kategori kaukabun sabitatun. Dia bukan buruj, dia bukan manzilah. Tapi dia kaukabun sabitah. Kenapa? Ada waktunya cahaya dia tu mengatasi cahaya planet. Kaukabun sayyara. Itu istilahnya. Jadi sebab itu maknanya kita ada penjenamaannya tersendiri. Untuk manzilah kita dah faham. Kerana itulah laluan terbit terbenam bulan. Buruj
Itulah laluan terbit terbenam bagi matahari. Yang bukan daripada laluan terbit terbenam bulan, terbit terbenam matahari itu bagaimana? Dua. Kaukabun sabitah, kaukabun sayyarah. Kaukabun sayyarah, planet. Tak perlu saya berbicara. Senang. Kaukabun sabitah ini. Kenapa disebut sabitah? Nilai cahayanya dan dia pun ada, kita kata mantakah, ada kawasan dia, ada kawasan jajahan dia, ada ruang dia, maknanya ada pusat pentadbiran dia, dia ada tasyakul, bentuk dihubungkan bintang-bintang tu, tasawur rupa. Jadi seperti kita kata antaranya Al-Jabbar, seperti kita kata dalam Al-Quran Suratul Najmi, huwa rabbu syi'ra, dialah Allah, Tuhan yang mentadbir bintang asy-syi'ra. Bintang asy-syi'ra itu adalah kaukabun sabitah. Kerana bintang asy-syi'ra itu ada dua, asy-syi'ra al-kubra, asy-syi'ra as-sura. As-sura itu serigala kecil, menjadi rojokan. Bintang-bintang tu menjadikan rojokan arah ke utara, khususnya oleh masyarakat bangsa Arab Bani Quraisy apabila mereka nak berurus niaga menuju ke Syam. Berbeza pula dengan asy-syi'ra al-kubra, serigala yang lebih besar. Serigala yang lebih besar ini itu bintang rojokan untuk ke Yaman. Dia juga adalah kaukabun sabitah. Kenapa tak sebut bintang-bintang gitu je? Kerana nilai cahaya dia itu. Ada kalanya nilai cahaya dia tu kuat. Kenapa boleh beza-beza pula nilai cahaya tu? Bergantung kepada musim. Kalau musim panas, cahayanya berbeza dengan musim sejuk. Memanglah waktu malam. Tapi waktu malam di musim panas dengan waktu malam di musim sejuk, perbezaan pada nilai cahaya bintang-bintang itu sendiri. Kawan-kawan saya lah pergi umrah. Dia kata, Ustaz, bintang tu tinggi sangat. Kenapa? Tak cerah ni. Baik dekat Malaysia nampak bintang cerah. Kau kena faham, kau pergi umrah ni musim apa? Musim apa? Dia kata, musim cuti ya. Yelah, kau pergi musim cuti kan kau berdasarkan Maybank, cocok di Maybank, kalau muntah kau pergi. Jadi kau tak tahu, kau pergi ni di Arab Saudi ni tengah sejuk ke, tengah panas ke, angin apa yang ada kat Saudi ni, berangin ke, naik angin ke. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz Faizal Jani. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, saya cuba nak kongsikan, ini Ustaz biasa guna Stellarium, ini saya guna software yang berbeza untuk nak tunjukkan kedudukan manzilah an-nasrah tadi, sama ada betul ataupun tidak. Saya cuba nak share Ustaz. Kalau kita boleh sekejap. Boleh, silakan. Cuba. Kalau boleh. Oh, boleh dipaparkan Nak cuba. Minta Ustaz. Okey. Boleh nampak tak Ustaz? Nampak. Oh, sekejap. Sorry. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, ini kalau ikut yang gambar versi David Beckham lah ni. Ya. Jadi yang kata macam awan tadi yang ni Ustaz? Yang tengah-tengah ni. Ni Yang itu. Ini Itu atas dia. Awan tu. Tu dia. Pandai nampak. pun. Cuba besarkan lagi. Besarkan lagi? Besar lagi. Besar. Kalau dah besar tu baru nampak dua bintang tu. Nampak dua bintang dekat tu. Yang mana Ustaz? Ini dekat kelompok tu. Baru nampak dua bintang dekat tu. Itulah dua bintang dekat. Ini Ustaz? Bawah sikit. Bawah dia, bawah. Bawah yang macam ada kelompok. Tadi tu. Kat situ. Tu dia. Oh ini? Itu dia kat situ. Okey. Pasal dia ada macam ada dua bintang yang jelas dekat mata ketam ni. Yang ni satu. Yang ini satu. Bukan ini Ustaz? Bukan. Dia sebenarnya dia dalam satu kelompok. Oh, dia inilah. dalam awan tu.
Oh, ha, 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 Dalam ha. awan tu. Baik. Dalam awan tu. Okey. Dalam awan sini lah. Dalam awan tu. Oh, kalau ikutkan ni dia dia sebut macam apa? Open cluster Ustaz. Tu. Open Cluster open cluster tak tahu lah. Ceritanya lah. Yalah. Okey Ustaz, insya-Allah. Okey, jadi kalau ini software yang berbeza lah kot. Ni nama apa software ni? Ini Starry Night. Ustaz. Betul. Starry Night. Okey. Kita tengok Ustaz, ada apa lagi soalan? Kalau tak ada, jadi saya rasa setakat ini sajalah insya-Allah. Kuliah kita Ustaz, insya-Allah. Nanti kita akan bertemu lagi dalam siri kuliah yang akan datang. InsyaAllah pada waktu dan juga hari Selasa juga kita akan bersama-sama sekali lagi untuk kita teruskan dalam manzilah. Ini manzilah yang ke berapa Ustaz? Ini manzilah yang ke 8 nanti insyaAllah. Manzilah yang ke 9. Manzilah yang ke 9 insyaAllah. Baik. Terima kasih tuan-tuan kepada yang telah mengikuti program kita secara live dan juga secara rakaman nanti, dan tidak lupa juga kepada tuan guru kita, kepada Ustaz Nafiah, kerana telah memberikan komitmen yang sangat baik walaupun tadi katanya baru sampai daripada Terengganu. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita. Moga tuan guru kita diberikan kesihatan berterusan untuk membimbing kita dalam membicarakan kitab-kitab dan juga kuliah-kuliah yang agak rare lah kita kata dalam perbincangan kita insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa dalam siri kuliah yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.